Terima kasih. Cuba dekat sikit ni. Dekat sikit. Tak boleh. Kena jam dulu. Gitu je. Sikit. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah Ali Imran ayat yang ke-55. Ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Sambungan ayat yang ke-55 ni. Fa'ammal ladina kafaru, yakni bila setelah menghadap Allah Ta'ala, dan kesudahan orang-orang yang ingkar pada Allah Ta'ala, masih tidak mahu berhenti melakukan kekufuran. Lebih-lebih lagi kufur akan Nabi Isa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti mana ayat yang ke-55. Fa'ammal ladina kafaru, manakala orang-orang yang kafir itu, yakni orang-orang yang menolak Nabi Isa di kalangan Yahudi, dan juga di kalangan orang-orang yang Nasara juga.
Nasara pula orang-orang yang melampau. Di kalangan Nasara yang melampau. Fa'u'adzibuhum, Allah Ta'ala menyatakan di sini, maka pastinya aku akan mengazabkan mereka. Azaban syadidan, azab yang sangat berat. Fid dunia, di dunia. Yakni di dunia ini, dengan Allah Ta'ala memerangi mereka. Dibunuhnya mereka itu oleh mujahidin yang menentang mereka. Ataupun juga diberikan azab yang syadid, yang keras itu juga, dengan dihinakan mereka itu, ditawan, dijadikan sebagai tawanan, dan dihinakan mereka, dan yang selain daripada itu. Wal akhirah, dan di akhirat. Wal akhirati situ maknanya wafil akhirati, dan di akhirat. Mana bukan dunia saja dapat azab, di akhirat pun juga dapat azab. Yakni bila dapat azab di akhirat itu, azab yang paling besar iaitu api neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak adanya buat mereka sebarang penolong yang boleh menolong mereka. Di kalangan penolong-penolong yang ingin memberikan pertolongan kepada mereka, tidak ada. Maka tinggallah mereka itu di dalam neraka mendapat azab yang syadid. Dan tidak ada sesiapa pun dapat melepaskan mereka daripada azab yang syadid itu. Dan ini dipanggil wa'id, janji azab. Bahkan wa'id di sini wa'id dunia dan akhirat. Wa'id dunia dan juga wa'id akhirat. Janji azab dunia dan juga janji azab akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang kufur, yang menolak kebenaran, menentang kebenaran. Walaupun dia tahu perkara itu sudah benar, tapi tetapnya dia tolak. Wa ammal ladina amanu, manakala orang-orang yang beriman pula, wa amilus solihat, iman sini mana iman dan amal soleh. Bukan semata-mata iman dalam hati saja, tidak. Dan ini yang selalu disebutkan, iman dan amal itu adalah bersama. Iman dan Islam itu adalah bersama. Jadi iman dan amal, orang yang beriman dan orang yang beramal. Dan beramal pula bukan sebarang amal. Itu amal sini adalah amal yang salihat, amal yang soleh. Soleh ni maknanya amal yang ikut sunnah, yang ikut syariat Allah. Maka syarat bagi ahli kitab mesti kena ikut syariat Allah. Amallah macam mana pun, biarlah ikut syariat. Jangan amal yang di luar syariat. Jangan tolak terus macam Yahudi. Dan jangan pula mereka-reka seperti Nasara. Kerana golongan Nasara, mereka ini suka mengada-ngadakan. Mereka ciptakan amal-amal yang tidak disyariatkan. Contoh bagi Yahudi, tolak. Yahudi ini tolak semua. Manakala Nasara sekali dengan tambahan. Dan bila tambah, tolak yang sunnah. Bila tambah, tolak yang syariat. Bila tambah tu, maknanya tolak yang syariat.
fayuwaffihim ujurahum, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan buat mereka balasan ganjaran buat mereka itu. Allah Ta'ala akan sempurnakan buat mereka ganjaran pahala buat mereka, balasan buat mereka. Amal yang mereka itu amalkan, Allah Ta'ala akan balas semua sekali secara sempurna. Tidak ada satu pun amal yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala balas semua, walaupun sekecil-kecilnya kebaikan. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah Ta'ala ni dipanggil idkhal ilah, selitan daripada Allah Ta'ala, nak ajar pada kita. Kamu kena sedar, wahai manusia, kalau ada di kalangan kamu yang mengatakan Allah Ta'ala buat zalim, tidak sama sekali. Allah Ta'ala mengazabkan orang kafir, bukan Allah Ta'ala buat zalim. Bahkan mereka itulah yang melakukan amal yang menyebabkan mereka itu akan dikenakan azab. Seperti pada contoh penguasa, kan? Kerajaan menetapkan hukum-hukum. Siapa yang langgar hukum akan dijelkan. Siapa yang akan dipenjarakan, akan dikenakan hukuman. Kena hukuman gantung ke apa ke. Maka kerajaan ke zalim? Tidak. Manusia yang zalim, yang buat sesuatu langgar hukum, buat sesuatu yang langgar hukum. Mana dialah yang menzalimi diri dia sendiri. Dan Allah Ta'ala bukan kata bagi hukum, Allah Ta'ala tetapkan hukum tanpa diberitahu. Tidak. Allah Ta'ala tetapkan hukum, tapi Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala beritahu. Dan sini selitan daripada Allah Ta'ala nak menafikan ada pemikiran-pemikiran jahat, sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Sini Allah Ta'ala nafikan, kena ingat manusia, Allah Ta'ala sama sekali tidak buat zalim. Allah Ta'ala sama sekali tidak buat zalim. Dan maksud bagi zalim anaya ni adalah tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Allah Ta'ala bukan buat gitu. Allah Ta'ala tidak tersalah pun meletak orang yang beriman lagi amal soleh itu masuk neraka. Tidak. Kemudian pula orang yang kafir itu tersalah masuk syurga. Tak. Tak ada tersalah. Allah Ta'ala buat sesuai dengan keadilan dia dan kuasa dia, kuasa tasarruf dia, dan kuasa ghalib, dia panggil ghalib, ghalibu amri. Allah Ta'ala yang dapat mengatasi segala urusan. Maka tidak ada siapa pun boleh mengalahkan Allah Ta'ala dalam hal menetapkan keputusan hukum dan juga nak memberi sebarang balasan ataupun ganjaran. Jadi sininya sama sekali tidak buat zalim. Habis itu, jumlah seterusnya adalah jumlah, ayat seterusnya adalah jumlah mu'taridah. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inilah dianya. Kami bacakan kepada kamu. Apa dia? Akan ayat-ayat, dalilan, wadh-dzikril hakim, dan juga peringatan. Al-Hakim yang penuh hikmah. Peringatan yang penuh hikmahnya yang Allah Ta'ala bacakan ia kepada kamu, wahai Muhammad. Yakni Nabi, sini dia panggil dalil wahyi. Allah Ta'ala bacakan, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi hukum. Yakni Nabi SAW tidak akan tahu dengan sendiri dia. Tidak.
Sendiri dia mengetahuinya hukum yang Allah Ta'ala nak, tidak gitu. Ataupun mari lintasan-lintasan sendiri dia gitu saja, mengikut kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke? Tidak. Ini semua sekali yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila disampaikan maknanya untuk disampaikan kepada orang lain. Mana Allah Ta'ala bagi risalah kepada Nabi dan risalah itu disampaikan. Allah Ta'ala hantarnya surat, surat juga kita panggil surah kan? Surah, Quran kan surah. Surah-surah pun bahasa Melayu kita panggil surat. Mana Allah Ta'ala hantar surat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dan sampailah generasi ke generasi sampai kepada kita surat. Itu yang ada di depan mata kita, iaitu Al-Quran. Dan ini semua sekali yang Allah Ta'ala sampaikan, ini adalah dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil bukti yang jelas nyata. Dan juga peringatan-peringatan yang penuh bijaksana. Bijaksana sini maknanya hikmah. Mana hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, penyampaian yang Allah Ta'ala sampaikan, peringatan yang Allah Ta'ala sampaikan itu tidak akan menjadinya rosak, punah, ataupun tak sesuai. Tak akan jadinya tak sesuai dengan zaman. Tidak. Itu dipanggil hikmah. Hikmah ni maknanya bila sampai pada masa mana sekalipun, generasi mana sekalipun, moden macam mana sekalipun kehidupan manusia, tetap juga Al-Quran ni sesuai digunakan. Maka menafikan golongan-golongan tertentu yang mengatakan Al-Quran ini tak sesuai dah untuk diamalkan di zaman sekarang. Ya. Macam Al-Quran ini seolah-olah untuk zaman dahulu, untuk zaman sekarang dah tak sesuai. Dah tak sesuai dah lagi. Sekarang kita naik kereta dah. Dulu orang naik unta. Ya. Perempuan sekarang dulu tutup. Sekarang tak pakai tudung contohnya. Kalau yang sekarang tak pakai tudung. Kenapa tak pakai tudung? Kerana peredaran zaman. Zaman sekarang, zaman moden, tak payah pakai tudung. Pergi Mekah pun tak apa, tak pakai tudung pun tak apa. Dia kira gitu. Ataupun dia pergi Mekah tu, dia pakai tudung, balik tu dia tak pakai tudung. Kerana untuk pergi Mekah saja dia pakai tudung. Kerana bagi dia, ikut kesesuaian zaman. Ataupun dia nak solat saja dia pakai kain kelekung. Tapi tidak solat, dia keluar rumah dia, tak pakai pun tudung kepala dia. Maka ini semua sekali silap faham tentang Al-Quran. Yang menganggap Al-Quran ni tak sesuai untuk digunakan. Maka lebih sesuainya adalah buku-buku yang lain. Selain daripada buku Al-Quran. Buku-buku yang lain itu diutamakan. Tapi tidak, Allah Ta'ala sebut sini wadzikril hakim. Peringatan Al-Quran ini adalah penuh bijaksana. Tidak akan bercanggah pun untuk zaman dahulu dan zaman sekarang tak ada bercanggah apa. Tak jadinya zaman dahulu boleh amal, zaman sekarang tak boleh amal. Tidak. Sepanjang zamannya sesuai untuk diamalkan. Dan memang itulah yang Allah Ta'ala tetap. Tidak tersalahnya Allah Ta'ala menetapkan hukum. Buat benda ni contohnya syirik. Untuk zaman sekarang tak jadi syirik. Tidak. Untuk Yahudi jadi syirik. Untuk Nasara jadi syirik. Tapi kalau orang Islam buat syirik tak jadi syirik. Tidak. Orang Islam kalau buat syirik maka jadi syirik juga. Orang Islam kalau buat syirik maka jadi syirik. Habis itu ayat seterusnya, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ini jawab syubhat. Ini jawab kekeliruannya.
yang ada dalam pikiran orang ramai, yang masih lagi tidak faham. Kerana dia anggapnya Nabi Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Bila anak Tuhan, dia itu adalah sebahagian daripada Tuhan. Kerana dianggapnya ajaib. Ciptaan Nabi Isa itu ciptaan yang ajaib. Tidak adanya bapa, tapi dilahirkan. Dilahirkan oleh Maryam. Maka mereka menganggapnya Tuhan, jawab syubhah. Dianggapnya Nabi Isa ni Tuhan, dan juga jawab syubhah bagi orang yang keliru, yang masih lagi tidak percaya Allah Ta'ala ini boleh buat sesuatu tanpa sebab musabab. Sebab manusia ni sejak daripada awal dahulu sampailah sekarang, Allah Ta'ala buat dengan sebab musabab. Contoh hidup, Allah Ta'ala tak baginya hidup tiba-tiba kita tiba-tiba kita hidup. Tapi Allah Ta'ala jadikan mak ayah kita, asas silahnya mak ayah kita, kan? Lepas pada tu mak kita pun mengandung selepas adanya mak ayah kita, mengandungnya mak kita, mengandungi kita, kan? Dan terus kau dapat anak? Tidak. Dalam masa-masa tertentu beberapa bulan, lebih kurang 9 bulan kau, keluarnya kita di atas muka bumi. Dan kita beranak tu tunggu-tunggu besar kau? Tak. Tapi dengan beransur-ansur. Daripada kecil sehinggalah ke besar kita sekarang. Ya. Daripada dulu yang kita tak reti apa-apa, tiba-tiba sekarang ni semua dah reti dah. Cakap dah reti, berjalan dah reti, guna tangan pun reti. Semua benda tu kita reti buat. Dan bila nak mati, biasanya Allah Ta'ala buatnya ada sakit, sakit-sakit sampai satu masa mati. Ataupun kalau Allah Ta'ala tak buat sakit, kemalangan, terjatuh ke apa ke, maka mati setelah tu. Maka kita tak terkejut. Sebab apa? Mati dia tu mati dalam keadaan terjatuh tangga ke, mati dalam keadaan kena penyakit ke, sakit jantung ke, kena penyakit tu, penyakit ini ke. Maka Allah Ta'ala sentiasa buatnya asbab musabab. Allah Ta'ala sentiasa buat asbab musabab. Kerana Allah Ta'ala nak beritahu kayanya dia ni dengan ilmu. Bijaksananya Allah Ta'ala ini mengada ciptanya manusia. Jadi bukanlah nak menafikan Allah Ta'ala tidak ada kuasa ma fawqal asbab. Iaitu Allah Ta'ala berkuasa nak menjadikan apa saja tanpa ikutnya sebab musabab. Boleh je. Maka antara contohnya ini. Allah Ta'ala buat tak ada sebab musabab. Tak ada sebab musabab yang boleh jadinya dia. Itu apa? Biasanya adanya bapa, adanya lelaki bersama dengan perempuan, kan? Bersama dengan perempuan, kan? Selepas pada itu lekaan, maka dilahirlah anak. Itulah biasa. Tapi sini Allah Ta'ala buangnya satu sebab dia. Apa dia? Ayah. Allah Ta'ala buangnya satu sebab iaitu ayah. Satu sebab iaitu ayah. Sebab mak ada, iaitu mak yang mengandung, kemudian mak yang melahirkan, itu ada. Yang tak ada satu je, iaitu bapa. Bapa tidak ada. Maka jawapan daripada Allah Ta'ala, inna mathala Isa, sungguhnya perumpamaan bagi Isa itu. Sini Allah Ta'ala nak jawab, inda Allah, di sisi Allah Ta'ala, nak beritahu pada kita semua. Mudahnya bagi Allah Ta'ala nak buat sesuatu ma fawqal asbab, nak buat sesuatu yang ajaib, yang tidak ikut peraturan biasa, peraturan kehidupan biasa. Itu perlunya bapa.
Seperti apa? Kamasali Adam, seperti je Adam. Bahkan Nabi Adam itu khalaqahu min turab. Allah Taala ciptanya Nabi Adam itu daripada tanah. Daripada tanah. Mana tanah tu sebagai asbab. Tanah tu sebagai asbab. Allah Taala cipta Nabi Adam itu daripada tanah. Bukan daripada hubungan suami isteri, tidak. Lelaki dan perempuan, hubungan lelaki dan perempuan, tidak. Tapi hanyanya tanah. Maknanya Nabi Adam tidak ada bapa. Nabi Adam tidak ada ibu. Tak ada. Mana dia diciptakan yatim piatu. Nabi Adam ni diciptakan yatim piatu. Manakala Nabi Isa ni dia yatim. Kalau nisbah kepada yatim, dua-dua yatim. Yatim ni bukan yatim biasa, yatim yang memang tidak ada bapa. Memang tidak ada bapa langsung. Tidak seperti Nabi Muhammad SAW, ada bapa tapi bapa mati. Ada bapa tapi bapa mati, maka itu tidak ajaib. Summa qala lahu, kemudian Allah Taala bertitahnya kepadanya, tanah itulah untuk jadikan Nabi Adam itu. Kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah dianya Nabi Adam. Maka seperti itulah juganya jadilah Nabi Isa. Itu jadilah Nabi Isa dengan kalimah Allah yang bentuk peraturannya sini, peraturan Allah, hukum Allah yang Allah Taala tetapkan, dilahirkan dia itu tanpa bab. Tanpa bab. Maka kalau kasa nak pelik, Nabi Adam tu lagi pelik. Bapa pun tak ada, ibu pun tak ada. Diciptakan pula daripada tanah. Dan kalau kata nak jadinya anak Tuhan, dia lagi layak lah. Nabi Adam itu lagi layak. Tapi Nabi Adam pun bukan anak Tuhan, maka Nabi Isa lagi jauhnya dia tu nak jadi anak Tuhan. Nak jadi anak Tuhan dan nak jadi Tuhan, pewaris pada Tuhan, lagilah tidak. Dia tidak akan jadinya Tuhan sampai bila-bila. Kalau kira selayaknya siapa? Nabi Adam lagi layak. Itu pun Nabi Adam tidak. Karena Nabi Adam itu asal dia bukan daripada Allah Ta'ala. Asal dia daripada tanah. Asal daripada Allah Ta'ala ni mana bukannya asal beranak daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada waris Allah Ta'ala. Tidak. Dia adalah hasil ciptaan Allah. Allah Ta'ala reka cipta dia. Reka cipta pula daripada tanah. Reka cipta daripada tanah. Dan reka cipta daripada tanah yang duduk kat bawah ni, kat lantai kaki ni. Layak ke jadi Tuhan? Tidak layak. Tidak layaknya jadi Tuhan. Benda yang kat bawah nak suruh jadi Tuhan. Tak layak. Maka jawapan ini jawab untuk semua sekali. Orang yang nak mendakwa Nabi Isa ni sebagai Tuhan ke, anak Tuhan ke, wakil Tuhan ke, yang adanya sifat-sifat Tuhan ke, semua sekali tak ada. Hanya saja dia ni pelik kejadian dia tanpa bapa, itu saja. Dan peliknya dia tu jangan rasa pelik sangat. Kerana Nabi Adam tu lagi pelik. Nabi Adam tu lagi pelik. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut sini sama je seperti Nabi Adam. Kerana Allah Ta'ala nak buat sesuatu tanpa peraturan. Biasanya Allah Ta'ala buat sesuatu ni dengan peraturan. Ada peraturan. Ada hubungan lelaki perempuan, maka dapatnya anak. Mana tidak berlakunya duduk sore-sore dia tu dapat lahirkan anak. Tidak. Dan tidak jadi juga lelaki tiba-tiba dia mengandung. Tidak. Allah Ta'ala buat peraturan gitu. Lelaki ni tidak beranak. Lelaki tidak beranak. Yang beranak ni adalah perempuan. Tapi bin saja. Tapi bin dibinkan dengan bapa. Lelaki. Manakala Nabi Isa tidak. Bapa tak ada. Dia anak Tuhan ke? Tidak. Dia bukan anak Tuhan. Tapi dia ni adalah makhluk Tuhan. Dia ni adalah makhluk Allah. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtari. Yang benar itunya sebenarnya daripada Tuhan kamu. Apa yang benar itu sebenar kali mari daripada Allah. Mari daripada Tuhan kamu,
itulah yang sebenar. Itulah yang benar. Mana nak kepada dalil. Dalil datang daripada siapa? Datang daripada Allah Ta'ala. Itulah yang benar. Mana yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kalau nak amal soleh, amal yang Allah Ta'ala wahyukan. Allah Ta'ala wahyukan cara nak amal. Maka kita amal berdasarkan yang Allah Ta'ala nak. Jadi itulah yang benar, yang selain daripada itu tidak benar. Dan ni asas kita dalam beragama. Asas kita dalam beragama mestilah yang benar. Dan yang benar itu mesti mari daripada Tuhan. Mari daripada Allah. Bukan mari daripada makhluk. Mana mari daripada makhluk, mana dialah yang ori mari, itulah situ. Mana dia sebagai penyampai, tidak. Sebab penyampai bukan mari daripada dia. Dia hanya yang menyampai. Dari tetap juga daripada yang sampaikan, kan? Yang hantarnya surat, kan? Kan kita tulis surat daripada. Maka daripada tu bukan daripada postman. Daripada orang yang hantar. Daripada siapa? Daripada orang yang hantar. Tapi kalau kita tengok, yang hantar ni postman, kan? Maka postman ke dia anggap daripada postman ke? Tidak. Daripada orang yang mula-mula sekali hantar. Siapa dia? Tuan surat. Maka tuan surat ini adalah Allah. Tuan surah itu adalah Allah. Tuan Al-Quran itu adalah Allah. Maka yang benar itu daripada Allah. Lalunya, fala takum minal mumtari, maka janganlah kamu, wahai Muhammad, jadi ragu. Janganlah kamu ni jadi ragu. Minal mumtari, ragu seperti mana termasuk di kalangan orang-orang yang ragu. Jangan kamu ragu seperti mana golongan-golongan yang ragu itu. Tidak. Jangan. Biarlah mereka saja yang ragu, tapi kamu yang menerima kebenaran ini tidak ragu. Ragu ni, sebelum daripada tolak, dia kena ragu dulu. Sebelum kita tolak sesuatu, akan jadinya ragu. Dengan ragu itulah menyebabkan kita tolak. Ya, bukti, kita bawa bukti. Bukti itu diragui. Bila diragui, maka ditolak. Kita bawa bukti ke mahkamah. Bukti ke mahkamah, bukti yang diragui. Bila yang diragui itulah yang ditolak. Tetapi bila bukti yang diyakini, maka bukti itulah yang diterima. Maka nafikan ragu, mana menafikan, lebih-lebih laginya menafikan tolak. Menafikan ingkar. Habis itu, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka barang siapa yang masih lagi nak membantah kamu, wahai Muhammad, fihi, dalam hal perkara ini. Dalam hal perkara ini. Yakni dalam hal perkara Nabi Isa. Yang mana mengatakan Nabi Isa itu ada kudrah, ada kuasa. Seperti mana Allah. Mengatakan Nabi Isa itu ada kudrah, ada kuasa. Seperti Allah, ataupun dia itu sebagai wakil Allah. Atau naib Allah. Timbalan Allah. Maka sekiranya ada di kalangan orang yang sebegini masih lagi nak menentang kamu dalam hal Nabi Isa itu yang dianggap sebagai mempunyai kuasa Allah, ataupun dia ini semisal ataupun dia ini sebagai wakil Allah, min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, setelah datangnya kepada kamu ilmu yang benar. Al-ilm sini mana ilmu yang benar. Mana sudah datangnya pada kamu ilmu yang benar. Sebab kalau tidak benar, itu bukan ilmu. Ilmu
itu bukan ilmu, kan? Ilmu yang sebenar adalah Al-Quran dengan Sunnah. Yang selain pada itu tidak dianggap sebagai ilmu, tidak dianggap sebagai ilmu yang sebenar. Hanya bentuk ilmu-ilmu biasa saja. Dipanggil apa? Dianggap ilmu fun. Dianggap ilmu fun saja. Fun ni mana jenis teknikal. Fun ni mana ilmu bentuk teknikal, ilmu bentuk seni, itu saja. Bukan ilmu yang sebenar. Itu bukan ilmu yang sebenar. Sekadar bentuk gubahan saja. Fun ni mana bentuk gubahan-gubahan saja. Bentuk ataupun dipanggil pengetahuan am saja. Itu saja. Mana pengetahuan am, ini meja, ini rumah, ini almari, ini kerusi. Ini pengetahuan am. Dan pengetahuan am ni tidak dianggap ilmu yang sebenar. Tidak dianggap ilmu yang sebenar. Kalau kata bercakap bahasa Melayu, itu biasa je. Itu bukan ilmu yang sebenar. Siapa tahu bahasa, bukan dia dapat ilmu yang sebenar pun. Contohnya gini, kalau satu orang itu dapat kuasai bahasa Malaysia, masuk syurga tu dengan bahasa Malaysia. Contoh gitu je. Ataupun dia kuasai bahasa Inggeris, dia masuk syurga kan dengan bahasa Inggeris? Tidak. Itu hanya fun. Itu hanya fun saja. Bukan ilmu yang sebenar. Maka bila kita tahu ilmu yang sebenar, itu apa ilmu yang sebenar? Ilmu yang sebenar adalah Al-Quran dengan Sunnah. Ini ilmu yang sebenar. Kerana ilmu ni saja yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Yang lain tu hanya sekadar pengetahuan kita nak berjalan macam mana, kita nak guna tangan kita macam mana, kita nak guna kaki kita macam mana, kita nak pakai baju macam mana. Itu je lah. Nak buat baju macam mana, nak buat seluar macam mana. Kan? Ataupun pengetahuan am lagi, ini dipanggil seluar, ini dipanggil baju. Itu je lah. Tapi cara hidup yang sebenar, yang diajar, itulah ilmu. Apa dia? Al-Quran dengan Sunnah. Yang kamu guna pakaian kamu. Kamu guna pakaian kamu itu ikut syarat Allah. Kamu pakai seluar ikut syarat Allah. Kamu pakai baju ikut syarat Allah. Kamu keluar daripada rumah kamu ikut syarat Allah. Dan syarat-syarat Allah Ta'ala itulah ilmu. Ikut yang Allah Ta'ala syariatkan. Kamu guna bahasa kamu, ikut syariat Allah. Kamu guna bahasa Inggeris, contohnya bahasa Inggeris. Guna bahasa Inggeris, ikut syariat Allah. Mana dengan cara ikut syariat Allah. Dan apa saja yang kamu guna, ikut syariat Allah. Kamu kerja, kamu belajar cara nak kerja. Kemudian bila kamu kerja, kamu kena tahunya ikut syariat Allah. Maka ikut syariat Allah Ta'ala inilah pengetahuan. Yang lain itu kita boleh adjust diri. Untuk hidup, untuk berjalan kaki, nak ajar manusia berjalan ni, satu benda yang manusia boleh fikir sendiri. Nak cakap dalam bahasa ibunda dia, itu manusia boleh fikir sendiri. Tapi agama, manusia tak boleh fikir sendiri. Agama, manusia tak boleh fikir sendiri. Maka ini mestinya Allah Ta'ala hantarnya ilmu. Maka inilah ilmu. Maka sebab itu disebut sini, min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah datangnya ilmu kepada kamu. Yakni ilmu ni tidak dapat dengan sendiri dia. Dia kena datang mari pada kita. Sampai pada kita. Ilmu tu kena sampai pada kita. Barulah dapat ilmu. Mana ilmu tu tak akan dapat sampai dengan sendiri dia, kita tidur dapat ilmu, tidak. Akan sampai daripada pencipta, daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang hantar ilmu itu dan daripada Nabi, kan? Kemudian Nabi sampai
Dan kita pun juga mempelajarinya Al-Quran dengan sunnah. Dan kita belajar tu sampai ilmu pada kita. Maka min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya kepada kamu ilmu. Yakni kamu sudah tahu kebenaran. Itu kebenarannya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia tu Nabi. Dia Nabi, dia Rasul. Bukanlah dia itu Tuhan. Dan dia bukan juga anak Tuhan. Tidak. Dia bukan wakil Tuhan. Dia bukan timbalan Tuhan. Dia bukan pewaris Tuhan. Tidak. Maka bila kamu sudah tahu ilmu, dia pula tidak berdasarkan ilmu, tak ada guna pala. Senang ceritanya, bagi tahu pada dia. Faqul, maka hendaklah kamu beritahu pada mereka. Ta'ala, marilah kamu semua. Senang cerita. Kamu kata kamu ahli kitab, kamu kata kamu puja anak Tuhan, Yahudi pun kata gitu, Nasara pun kata gitu, puja anak Tuhan. Dan rasa pihak dia tu adalah pihak yang benar. Senang cerita. Nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil semua sekali. Anak-anak, kami akan panggilnya anak-anak kami. Wa abna'akum, dan juga anak-anak kamu. Kita panggil semua anak-anak kami dan kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, dan isteri-isteri kami, perempuan-perempuan kami. Dan juga perempuan-perempuan kamu, yakni isterilah. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami dan diri kamu semua sekali mari. Thumma nabtahil, kemudian marilah kita ni bermubahalah. Bermubahalah sini makna dia berdoa bersungguh-sungguh. Supaya Allah Ta'ala menjatuhkan laknat. Ke atas pihak yang berdusta. Mana orang yang berdusta? Orang yang tipu, orang yang bohong. Kita pakat berdoa, ya Allah, bagi laknatlah kepada pembohong. Kita kata dasarkan ilmu, dia kata dia ada ilmu dia. Tapi ilmu dia bukan daripada kitab pun. Tapi ilmu yang direka-reka oleh guru-guru mereka. Fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin, lalu kita jadikan doa kita itu, doa mubahalah itu, bentuk laknat ke atas orang-orang yang berbohong. Habis cerita sini. Lalu orang-orang kafir ini tak berani. Dia walaupun jahat ni, dia tak berani nak doa. Sebab apa? Dia sudah tolak kebenaran itu secara degil. Yang ni bila degil ni makna dia tahu benda tu benar. Tapi semata-mata benci, dengki pada Nabi, maka tetapnya juga mereka itu mendustakan Nabi. Maka oleh itulah Allah Ta'ala minta gitu. Sebab orang yang keras pedal gini, orang yang degil gini, tak ada cara lain. Bila kita bagi tahu kebenaran, dia tetap tolak. Ya. Maka senang ceritanya kita berdoa lah. Mari panggil belaka, panggil semua sekali. Anak beranak kamu, anak beranak kami, mari sini. Kita berkumpul ramai-ramai, kita pakai doa. Doa bersungguh-sungguh, minta Allah Ta'ala bagi laknat pada orang yang berbohong. Tapi doa mubahalah ni tidak ke atas sesama orang Islam. Tidak. Kerana sesama umat Islam ni dengan menggunakan Al-Quran dengan Sunnah. Kalau dia tidak mahu terima Al-Quran dengan Sunnah, itu murtad dah. Bila kita sampai ke Al-Quran, kita sampai ke Sunnah, dia tolak. Tolak tu maknanya kafir.
Tolak tu maknanya dia tu sudah kafir. Sebab tu mubahalah ni tidak sahnya sesama orang Islam. Hanya saja sesama orang Islam ni kita saling mengemukakan hujah. Kamu kata ikut agama, maka buat marinya dalil. Maka bawa marinya dalil. Dan dalam masalah ijtihad, dalam masalah furu'iyah itu biasa. Sebab tak akan rosak akidah dalam bab ijtihad. Yang nak dibahaskan adalah dalam masalah akidah. Dikata orang yang dalam kubur tu Tuhan, maka itu yang nak dibahaskan akidah. Bukannya nak bahas pasal hukum fiqh, solat ni macam mana. Kita orang ni letak tangan di pusat, orang ni pula bawah pusat, orang ni pula atas pada pusat, orang ni pula duduk di atas dada. Kan? Duduk atas dada tu. Ada kata letak sini tangan dia, ada kata duduk bawah sikit, ada letak di atas pusat betul-betul ketika solat, ada letak bawah pada pusat. Cara kedudukan itu tu tak akan rosak akidah. Kerana itu adalah masalah ijtihadiyah. Ijtihad. Dalam masalah ijtihadiyah ni, ini biasa. Dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar gini, orang bodoh je kalau bahas juga. Bodoh saja yang bahas juga, maksudnya bahas seolah-olah pendapat itu jadi sesat. Tidak. Kita tidak bahas kata itu sesat. Kita hanya akan katanya pendapat itu tidak tepat. Ataupun pendapat itu adalah salah. Itu saja. Tapi kita tidak kata yang perkataan sesat. Kita hati-hati. Perkataan sesat kita tak akan kata sesat. Kita tak akan katanya kafir. Kita tidak akan katanya murtad ke. Kamu tak solat cara gini murtad, kafir, sesat. Ini lafaz yang biasa istilah bagi kafir. Sesat ni maknanya kafir. Ya. Mana istilah-istilah yang diguna. Maka kata-kata itu tak boleh lah. Hanya kita kata itu adalah pendapat yang salah. Sudah tentulah bila kita rasa ijtihad yang dipilih itu adalah ijtihad yang benar, maka sudah tentu yang satu lagi ijtihad yang salah. Dari segi bahasa lah. Bukanlah itu dengan makna hina, tak. Ada setengah orang bila kita kata salah, itu dipanggil hina ulama. Tak panggil hina ulama gitu. Orang yang kata tu je, yang kata hina ulama, sesama ulama, tidak kata hina gitu. Itu bukan kata-kata hina. Itu adalah perkataan yang biasa saja. Bila tidak benar, maka pendapat yang salah. Itu je lah. Bila tidak pendapat yang benar, maka pendapat itu adalah pendapat yang salah. Nak kata apa lagi? Takkan kita kata pendapat ini benar, pendapat itu pun benar. Lepas tu, kalau benar kedua-dua, nak amal macam mana? Kan? Nak amal macam mana? Maka sudah tentunya ada pembahasan fiqh ni. Maka pembahasan itu dalam masalah khilaf mu'tabar ini biasanya. Dan setengah orang itu dia kaitkan itu pun masalah akidah ya, tak? Sehingga dibahaskan itu sampai dikatakan sampai sesat lah, wahabi lah. Benda tu tak ada kait pun. Itu masalah furu'iyah. Ada je dalam mazhab Syafi'i ada, dalam mazhab Hanafi ada, mazhab Hambali ada, mazhab Maliki ada. Ada je. Kita tak akan kata sesat ya tu. Kalau siapa kata salah satu daripada empat mazhab ni sesat, dialah sesatnya sebenarnya. Sebab seluruh umat Islam sudah sepakat dah tidak mengatakan sesatnya empat mazhab ni. Tak kata empat mazhab ni sesat, tak ada. Maka yang kata sesat itu orang yang di luar jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, yang di luar jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah tidak ada pun yang mengkafirkan, tidak kata mensesatkan, tak ada. Kita tak kata siapa yang selain ikut mazhab Syafi'i sesat. Tak boleh kita kata gitu. Kalau kita kata gitu, tu maknanya kita memang silap faham jauh lah dalam cara kita mengambil ilmu. Macam mana kita boleh katanya mazhab Hanafi itu sesat? Imam Syafi'i juga belajar dengan cucu muridnya mazhab Hanafi. Macam mana pula kita pergi kata Maliki, Imam Malik itu sesat?
Padahal Imam Syafi'i sendiri belajar dengan Imam Malik. Kemudian kita kata Hambali. Hambali itu sesat. Ramai pokok Wahabi ni Hambali. Macam mana pula kita kata gitu? Imam Syafi'i sendiri belajar dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hambali itulah. Maka yang kata sesat tu kita sorang je. Orang lain tak kata apa. Kita saja yang jumuk yang mengatakan sesat. Sebab tu dalam masalah sesat ini dibahaskan adalah masalah akidah. Akidah. Masalah contoh akidahnya apa? Kalau dalam kubur. Yang dalam kubur orang yang dah mati tu jadi macam Tuhan tu apa pasal? Kan? Kita pergi kata Nasara sesat kerana dituhankan Nabi Isa. Nah, sehingga kalau kira-kiranya macam sesuai juga Nabi Isa nak jadi Tuhan. Nabi Isa kan tak mati lagi. Nabi Isa kan diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Seperti mana kita dah belajar minggu lepas. Nabi Isa tu diangkat ke langit. Dan itu pendapat jumhur lah. Dan Nabi Isa tu tak mati. Tak mati lagi. Tapi bila dia turun daripada langit itu, barulah dia mati. Selepas pada. Selepas dia bunuhnya Dajjal. Dan beberapa tahun selepas pada itu, hidup bersama dengan manusia yang ada ni. Yang ada selepas pada matinya Dajjal. Kemudian barulah mati. Dan matinya dia pun setelah keluarnya Ya'juj, Ma'juj apa semua pun keluar. Dajjal bunuh Dajjal, lepas bunuhnya Dajjal, marinya Ya'juj, Ma'juj pula selepas pada tu. Dan mari Ya'juj, Ma'juj selepas pada tu, matinya Ya'juj, Ma'juj. Nah, bangsa Ya'juj dan juga bangsa Ma'juj tu. Lepas pada tu hidup beberapa tahun kemudian mati. Nabi Isa pun mati. Maka Nabi Isa tu Tuhan? Tak. Maka bila Nabi Isa tu tidak Tuhan, maka jangan dianggapnya Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Dan kita, bagi orang yang mengatakan Nabi Isa tu Tuhan, kita akan kata sesat. Bagi orang yang mengatakan Nabi Isa tu Tuhan, kita akan kata dia buat syirik. Bagi orang yang mengatakan demikian itu, kita akan katanya dia itu kafir. Memang kita akan kata dia itu kafir. Bila dia minta dengan Nabi Isa, maka dia kafir. Adakah Nabi Isa saja minta dengan Nabi Isa saja kafir? Walaupun Nabi Isa tak mati lagi, minta dengan Nabi Isa pun sudah jadi kafir. Maka pembahasan ini di luar masalah mazhab tadi. Kerana inilah masalah akidah. Maka yang akidah ni lah yang cuba dibawa oleh setengah-setengah orang ni, dia kaitkan yang cerita akidah dan ceritanya fiqh. Maka dia kata nak camnya mereka ni orang yang kuatnya fiqh ini. Kemudian dia kata yang kata fiqh tu adalah mazhab Hambali ke ataupun mazhab selain pada mazhab Syafi'i. Dia yang tak faham. Dia lah yang tak pernah belajar. Dia tak pernah belajar Al-Quran, dia tak pernah belajarnya hadis. Tak pernah hanya belajar fiqh dengan sebenarnya. Sebab kalau belajar fiqh yang sebenar, dia akan jumpanya ulama tu kata, ulama ni kata, itu kata, ulama ni kata, imam ini kata, imam itu kata. Itulah yang biasa dia akan jumpa kalau dia buka kitab fiqh. Kita kata buka majmuk. Maka dalam majmuk tu akan kata Imam Syafi'i kata, imam ini kata, Imam Nawawi kata, imam mana-mana lah, Imam Ghazali ke, Rafi'i ke, apa semua yang kata. Disentuhlah Ibn Hajar ke, Suyuti ke, semua dia yang sebut situ. Bila dalam kitab fiqh, maka disentuhnya kata-kata ulama. Kata-kata ulama tu maksudnya ijtihad dia, fatwa dia. Maka ini kita tidak sesatkan. Tapi kalau fatwa itu bercanggahan, dan bercanggahan pun kita akan jumpa dalam kitab fiqh tu pun. Maka yang bercanggahan tu kita akan kata, yang bercanggah itu salah. Dan salah tu bukan nak kata kita ni hero. Bukan nak kata kita ni betul. Tapi yang kata salah ni adalah yang ada dalam kitab tu sendiri kata. Imam itu sendiri kata. Ulama itu sendiri kata. Ulama yang disebutkan dalam kitab itu sendiri kata. Yang menolaknya pendapat imam-imam yang terkemuka itu, contoh.
Maka orang yang tak faham ini seolah-olah dia tak pernah belajar fiqh dan lagi jauhnya dia tak pernah belajarnya hadis, yang mana dalam pengajian hadis akan dibahaskan detail pasal di luar 4 mazhab. Mana bukan sekadar 4 mazhab, bahkan di luar daripada 4 mazhab. Habis itu inna hadza lahwal qasasul haq. Inna hadza sini alladhi dzakar. Hadza sini dengan mana? Alladhi dzakar. Sungguhnya ini yang kami ceritakan. Lahwal qasasul haq, ia adalah benar-benarnya. Ia adalah kisah-kisah yang benar. Cerita-cerita yang benar. Yang sudah diceritakan, cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi Isa, cerita Maryam, cerita maknya Maryam. Itu adalah cerita yang benar. Maka Al-Quran ni nak ajar pada kita kena pastikan sebarang berita cerita. Pastikan cerita itu adalah cerita yang benar. Walaupun bentuk sejarah. Sejarah ni pun mesti kena yang benar. Mesti kena yang benar. Macam tadi saya ada tengok ada satu orang tu dia beritahu ada ilmu tertentu. Ada satu orang tutup apa tahu dia panggil apa dah. Kemudian dia katanya orang itu dia pernah bersumpah kalau dia langgar sumpah tu, mana tak lama selepas pada tu dia nak mati. Dan diberitahunya ulama itu pun tahu dia ni nak mati bila. Orang yang kata tu sendiri, ulama tu sendiri pohon nak mati tu pun tahu bila dia nak mati. Dan yang dia cerita ni adalah cerita tokoh-tokoh Melayu zaman dahulu. Contoh tokoh-tokoh Melayu zaman dahulu. Dan sekira benarnya dia kata gitu, itu jelas-jelasnya sesat. Kemudian dia kata pula ayat dia, siapa nak percaya tak apa, kalau tak nak percaya pun tak apa, tak paksa pun nak percaya. Dia kata gitu. Jadi dia nak membenarkan tu, dia tak ada bukti, maka dia kata gitu. Kamu nak percaya, percayalah. Kan? Macam kita pergi polis, kita kata dia ni mencuri polis. Kan? Kamu nak percaya, percayalah. Kamu tak percaya pun tak apa. Mana boleh kita kata gitu. Kemudian kita pergi jumpa dengan Tuan Hakim di mahkamah. Kenapa kamu kata dia mencuri? Tak apalah Tuan Hakim. Kamu nak percaya dia pencuri pun tak apa. Kamu tak percaya dia pencuri pun tak apa. Boleh kan gitu? Mana boleh? Maka dihujahnya itu. Nak menyedakkan cerita yang dia beritahu. Padahal dia pun sesat dah. Orang yang beritahu tu dah sesat. Sesat apa? Yang mendakwanya ada seseorang manusia, makhluk ni mengetahui ilmu ghaib. Maka ini jelas sesat. Wa ma min ilahin ghair illallah. Dan tidak ada sebarang ilah. Ilah ni mana sembahan yang disembah. Illallah, malaikat Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Selain pada Allah Ta'ala tidak ada. Wa ma min ilahin illallah, makna dia la ilaha illallah. Itu mana? La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala sebut sini dengan lafaz yang berbeza sedikit. Tapi ia mentafsirkan makna la ilaha illallah. Mana tidak ada sebarang mana pun yang boleh dianggap Tuhan untuk dibuat ibadah pada dia, untuk diminta doa sebarang sedikit pun doa minta pada dia. Sebab bila sebut kata min situ nak beritahu sama ada min situ dengan mana takkid. Mana takkid lagi-lagilah tak ada Tuhan. Kalau min situ dengan mana sebahagian sedikit pun tidak ada pun sebarang sedikit yang dia ada kuasa untuk kita minta doa pada dia, untuk kita buat ibadah sedikit pada dia. Yang selain pada Allah Ta'ala ni kita buat ibadah banyak dah. Kita berdoa pun memang kita berdoa banyak dah pada Allah Ta'ala. Tapi yang selain pada Allah Ta'ala ni, kita buatlah sikit. Maka sikit itu pun syirik. Sikit pun tetapnya syirik tidak diterima. Dan hanya Allah Ta'ala saja untuk kita sembah. Sikit ke, nak doa sikit ke, nak doa banyak ke, nak buat ibadah sikit ke, nak buat ibadah banyak ke, hanya pada Allah. Sikit kepada yang lain tak boleh sama sekali. Banyak lagi-lagi lah tak boleh. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim.
Ini kerana ni jumlah ta'liliyah. Ini kerananya sesungguhnya Allah Lahwal Aziz, dialah yang maha perkasa. Maka siapa adanya makhluk atas dunia ni yang dapat mengatasi Allah, yang memiliki kuasa Al-Aziz. Kuasa Al-Aziz ni mana kuasa dia yang berkuasa dan dia yang boleh mengatasi yang lain. Itu dipanggil Al-Aziz. Al-Hakim lagi maha bijaksananya, dia menetapkan siapa yang buat syirik itu masuk neraka. Tak keluar. Dan Allah Ta'ala sangat bencinya kepada orang yang buat syirik. Allah Ta'ala tetapkan gitu. Dan nak buat amal ni mesti kena ikut sunnah. Tak ikut sunnah, tak ikut syariat Allah Ta'ala, maka tidak diterima. Siapa yang menetapkan hukum begitu? Allah. Maka dialah yang maha bijaksana menetapkan hukum gitu. Kita sebagai manusia turut saja. Turut je. Turut patuh. Fa'in tawallah, maka sekiranya mereka berpaling. Fa'innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui secara detailnya bil mufsidin akan orang-orang yang membuat kerosakan atas muka bumi. Buat kerosakan atas muka bumi ini dengan segala kejahatan, segala dosa, segala maksiat, segala kekufuran, segala syirik, segala bid'ah yang dilakukan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka sebut Allah Ta'ala maha mengetahui, maka ilmu Allah Ta'ala ni tak pernah lupa. Tak adanya Allah Ta'ala ni jadi nyanyuk ke apa ke, terlupa ke, tak ingat ke. Di hari akhirat, semua sekali ni Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu sini, maka pastinya fayujazikum. Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada kamu satu persatu. Dosa yang kamu buat tu, Allah Ta'ala akan balas satu persatu dosa. Habis itu, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu innallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Qul, katakanlah ya Muhammad. Qul sini mana katalah ya Muhammad, yakni dakwahlah pada mereka. Katalah kepada mereka, dakwahlah kepada mereka, yakni ahli kitab. Katalah kepada ahli kitab, dakwahlah kepada golongan ahli kitab, supaya mereka itu mentauhidkan Allah Ta'ala. Dakwah mereka supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Qul situ mendengar makna da'watuhum ila tauhid. Dakwahlah mereka, suruhlah mereka supaya mentauhidkan Allah. Ya ahlal kitab, iaitu kata-kata dakwah seruan tauhidnya apa? Ya ahlal kitab, wahai golongan ahli kitab. Ta'alau, marilah kamu semua. Kembalilah sini, mana marilah kembali. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ke satu kalimah yang sama saja. Kita cari titik tolak persamaan. Apa yang persamaan di antara kami dengan kamu semua wahai ahli kitab? Itu bainana wa bainakum, di antara kami dan juga kamu. Apa dia? Alla na'budu illallah. Itu kita semua sekali tidak buat ibadah melainkan Allah Ta'ala. Inilah titik tolak ni. Inilah seruan asalnya yang ada dalam kitab-kitab kamu. Kitab Taurat ke, kitab Injil ke, dan kitab-kitab daripada Nabi-Nabi Rasul terdahulu ke, seruan yang sama, iaitu seruan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan yang ada dalam Al-Quran pun sama, titik yang sama, kalimah yang sama. Apa dia? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Macam mana mentauhidkan Allah Ta'ala itu? Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa. Sesuatu apa pun yang selain pada Allah Ta'ala ni kita tidak buat syirik. Sama sekalinya kita tidak buat syirik. Walaupun sedikit. Sedikit pun kita tidak buat syirik pada Allah Ta'ala. Dan itulah maksud ibadah tauhid. Ibadah tauhid mesti nafi syirik. Lagi penerangan ibadah tauhid itu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Dan sebahagian kita ni tidak ambil sebahagian yang lain. Arbaban sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang memiliki kuasa tasarruf. Adanya kuasa tasarruf, adanya kuasa yang boleh buat ikut suka dia. Yang dia boleh buat ikut suka dia, yang nak buat. Jangan kita ambilnya ada di kalangan sama-sama kita. Sama-sama kita ni duduk makan, minum, kencing, berak. Nah, manusia, kita sama-sama manusia. Jangan ambilnya sebahagian kita ni jadi Rabb. Jangan jadikan dia tu sebagai Rabb. Rabb ni mana jadi Tuhan yang berkuasa terhadap makhluk. Boleh tentukan apa sahaja terhadap makhluk. Boleh mengurus tadbir akan makhluk. Jangan kita kata gitu. Jangan kita anggapnya adanya guru-guru kita, syekh-syekh kita memiliki kuasa. Boleh kuasa menyembuh ke, boleh kuasa bagi rezeki ke, boleh kuasa selesaikan hajat kita ke, ataupun dapat lepaskan kita daripada kesengsaraan ke. Ini dipanggil Rabb semua sekali. Maka nafi syirik itu antaranya adalah nafi Rabb. Menafikan dianggapnya ada sebahagian di kalangan manusia itu memiliki kuasa Rabb, memiliki kuasa Tuhan. Min dunillah, yang selain pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memang benarlah. Tapi kalau yang selain pada Allah Ta'ala jadi adanya kuasa Tuhan juga, itu tidak layak. Tidak layak. Lebih-lebih lagi sesama kita. Walaupun dia guru kita, walaupun dia orang yang alim ulama, kan? Orang yang kira pakar ilmu, tu guru besarlah. Imam ke apa kita panggil dia. Dia tidak ada kuasa Rabb. Dia tidak ada kuasa Rabb. Dia tidak mengetahui ilmu ghaib. Dia tak boleh selesaikan hajat kita. Dia tak boleh lepaskan kita daripada kesengsaraan. Dan dia tidak ada kuasa ajaib. Tak ada. Yang ada kuasa ajaib ni Allah Ta'ala saja yang ada kuasa ajaib. Maka ini suruhan. Suruhan dia adalah benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala dan nafi syirik. Dan nafi syirik itu satu bentuk nafi syirik secara am. Kemudian yang seterusnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, situ adalah nafi syirik yang khas. Nafi syirik yang khas. Khususnya sesama kita ni ada juga kita anggap Tuhan tak layak sungguh. Lebih-lebih lagi syekh kita tu, guru syekh kita tu, yang sudah mati dah pun. Tak usah katalah dia ni keturunan Nabi Musa ke, keturunan Nabi Isa ke, keturunan Nabi Muhammad ke, keturunan Nabi Nuh ke, keturunan Nabi Adam ke. Kalau Adam kita semualah. Ya. Semua tu sama. Semua tu sama. Kan? Mana darah pun kita toreh dia pun darah merah je. Tak jadinya darah, orang panggil darah masuri ke apa, darah putih ke apa, tidak. Darah tu sama. Dan tidaknya kita ni asal daripada buaya macam hantu dia dikatakan asal keturunan dia daripada buaya. Jemaah buaya jadinya hantu. Itu dongeng yang disebutkan di Melaka. Dan ada orang gigi percaya situ. Gigi percaya. Kerana jahilnya masyarakat Melayu ni, ada lagi orang yang duk percaya benda-benda tahyul lagi. Kemudian yang sedap lagi dia kata, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Memang Allah Ta'ala boleh buat apa saja, kamu tak perlu bagi tahu saya. Allah Ta'ala ni memang boleh buat apa saja, kamu tak perlu bagi tahu saya. Tetapi Allah Ta'ala buat ikut asbab. Allah Ta'ala buat ikut asbab. Jarang-jarang saja Allah Ta'ala buat tidak ikut asbab. Yang tidak ikut asbab semua sekali yang ada sebab juga. Tak ada asbab, fauqal asbab lah maknanya. Di luar aturan. Tapi ada maksud, iaitu mukjizat. Contoh Nabi Isa, mukjizat. Nabi Adam kerana dia permulaan, dan itu juga bentuk mukjizat juga. Kerana daripada tanah tiba-tiba jadi manusia. Tanah macam mana nak jadi manusia? Mana kita boleh buat? Tak ada makhluk mana pun boleh buat tanah tu tiba-tiba jadi manusia. Tak ada. Tapi Allah
Allah Ta'ala boleh buat daripada tanah yang tak ada erti apa-apa, boleh jadi manusia. Allah Ta'ala boleh buat gitu. Maka tak layak yang kita pergi kata makhluk ni, manusia ni, ada yang boleh ada kuasa Tuhan. Ada kuasa mendengar ke, ada kuasa mengetahui ke, ada kuasa boleh selesaikan hajat kita ke, boleh makbulkan doa kita ke, dapat menepis segala bala bencana yang nak kena kita ke, ataupun nak angkat bala yang kena pada kita ke. Tidak ada. Kuasa ini adalah kuasa Allah. Maka sekiranya fa'in tawallau, maka sekiranya mereka itu berpaling juga. Golongan ahli kitab tak mau terima juga. Inilah titik persamaan. Titik persamaannya adalah tauhid. Bab fiqh itu halal. Sebab ahli kitab dia adanya cara amal dia sendiri, ikut syariat dulu. Ahli kitab dulu. Kitab Taurat dia ada cara amal dia sendiri. Kitab Injil ada cara amal dia yang sendiri, cara syariat dia. Itu bab hukum cara, tata cara. Tapi benda yang sama daripada dulu sampai sekarang adalah apa? Itu tauhid. Tak ada pun kitab dulu ajar boleh buat syirik, tak ada. Kitab Taurat ke ataupun sebelum daripada Taurat ke, kitab Injil ke yang setelah daripada Taurat ke, tidak ada satu pun yang ajar supaya bolehnya buat syirik, tak ada. Semuanya titik persamaan yang sama, iaitu apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala dan tolak syirik. Maka sekiranya berpaling juga, faqulu, maka hendaklah kamu semua berkata, isyhadu, bersaksilah kamu sekalian. Kamu bersaksilah bi anna muslim. Bersaksilah bahwasanya kami ini muslimun, kamilah yang mentauhidkan Allah. Kamilah yang tunduk patuh dengan ajaran tauhid. Muslimun dengan makna muwahhidun. Seperti mana yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, muslimun sini maksud dia adalah muwahhidun. Bersaksilah, kami inilah yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kamu buat syirik, kamu juga saksilah. Kami saksi kamu ni buat syirik. Tapi kamu tu kena saksi, kami ini mentauhidkan Allah. Tidak seperti mana kamu. Habislah saudara. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.